Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat saya Al-Fadhil Tuan Imam, Ustaz Tuan Bilal, pencipta karya kita, tuan-tuan, sahabat-sahabat, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin hadirat yang saya kasih dan saya muliakan. Alhamdulillah, tentu sekali di permulaan ini kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin, dengan rahmat, inayah dan taufik daripada Allah Rabbul Alamin, kita dapat sama-sama mendatangi rumah Allah ini, dapat menunaikan maghrib secara berjamaah, dan insya-Allah dapat mengisi ruang lapang sementara masuknya isyak pada jam 7.26 dengan perkongsian ilmu, mudah-mudahan sebanyak sedikit menambah maklumat, menambah kefahaman ke atas sejarah Islam kepada kita semua, bagi meluruskan balik pahaman kita, maklumat kita berhubung dengan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, kita sebenarnya pasca perang Uhud. Kalau buku kita ni muka surat 420. Okey. Selepas peperangan Uhud, ringkasnya, salah satu peristiwa terjadi pada peperangan Uhud adalah orang-orang musyrik Mekah di sekitar Madinah menjadi semakin berani untuk menentang orang Islam. Hal itu nampak jelas dengan bermunculnya kelompok-kelompok, di antaranya adalah yang digalang oleh Bani Asad di bawah pimpinan Tulaihah Al-Asadi dan saudaranya, adik-beradiknya, yang bernama Salimah di Najd. Kemudian kelompok ini dibantu oleh Bani Huzail di bawah pimpinan Khalid bin Sufyan Al-Huzali di Arafat. Mereka bermaksud nak menyerang Madinah untuk mendapatkan hasil buminya dan untuk membela kaum musyrikin Quraisy yang kalah hari itu ni, serta menampakkan kesetiaan kepada Quraisy. Dua kumpulan ni nak nampakkan setia mereka kepada Quraisy, bangsa Quraisy. Peristiwa ini tahun keempat Hijrah. Kaum muslimin bergerak terlebih dahulu ke lokasi sebelum bertambah buruk, di mana disyaki di mana mereka nak menentang ni, orang Islam telah mendahului tempat itu. Rasulullah mengirim Abu Salamah bin Abdul Asad bersama dengan 50 personel, 50 anggota dari kalangan Muhajirin dan Ansar untuk menumpaskan pimpinan Tulaihah Al-Asadi tadi ni yang datang nak menyerang Madinah ni. Pengikut-pengikutnya lari, meninggalkan unta-unta mereka dan haiwan ternak mereka, lalu dirampaslah, diambil oleh orang Islam. Okey. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengirim Abdullah bin Unais Al-Juhani untuk menumpas Khalid bin Sufyan Al-Huzali yang kedua pula tadi. Ia berhasil membunuhnya. Ketika itu ia berlindung di balik haiwan ternakan yang kita dah bicara minggu lalu di lembah Arafah, dekat dengan Arafat. Baik, kita sambung ini tuan. Bani Huzail berusaha membalas dendam di atas kematian Sufyan Al-Huzali. Mereka berusaha melakukan tipu muslihat, bagaimana mereka ni nak berusaha juga melepaskan dendamnya kerana pimpinannya mati, Sufyan Al-Huzali ni. Pada bulan Safar tahun keempat Hijrah. Jadi kita bicara sekarang ni tahun keempat, tahun ketiga Uhud. Tahun ketiga Uhud, tahun keempat yang ni. Pada tahun keempat datanglah utusan dari suku Bani Adal dan Al-Qarah dari kabilah Mudar ke Madinah. Mereka meminta Rasulullah, hajat dua ni, utusan ni meminta Rasulullah agar mengirim sejumlah sahabat untuk mengajarkan agama, ajarkan Al-Quran, ajarkan agama kepada mereka. Dia minta Rasulullah mengirimkan beberapa orang lah, sejumlah sahabat untuk mengajarkan mereka tentang Islam ni. Rasulullah pun mengutus 10 orang sahabat. Ibnu Ishaq menyebut 6 orang, sedang Musa bin Uqbah mengatakan 7 orang, lalu menyebut nama-nama mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan Asim bin Sabit
Al-Aqlah sebagai ketua kumpulan ini, ketua kepada 10 orang. Ketika rombongan itu sampai di daerah Usfan dan Mekah, di antara bandar Mekah ni ada daerah Usfan, Bani Lahyan dari kabilah Huzail yang tadi ini berjumlah 200 anggota menyerang 10 orang yang pendakwah ni yang dikirim oleh Rasulullah ni. Pasukan Bani Lahyan telah mengepung mereka dan memaksa mereka melarikan diri ke tempat yang tinggi. Pasukan Bani Lahyan atau Lahyan ini memberi jaminan keamanan kepada anggota rombongan tersebut, menjamin mereka untuk selamatlah. Namun Asim bin Sabit berkata, adapun aku tidak masuk dalam perlindungan orang kafir. Dia menolak. Asim ketua ni nak berada di bawah lindungan orang kafir, minta maaf, dia tidak mahu. Maka dia dan para sahabat lainnya melawan pasukan tersebut. Akhirnya berlaku pertempuran lah, 10 orang menentang 200 orang ni. Akhirnya mereka berhasil membunuh Asim. Asim ketua pendakwah ni terbunuh, dan ke-6 sahabat yang lainnya, 6 sahabat yang lainnya pun sama. Tinggal 3 orang. Pasukan Bani Lahyan pun kembali menawarkan kepada 3 orang ni keamanan, jangan menentang, untuk dia di bawah lindungan Bani dia ni, Bani Lahyan. Akhirnya 3 orang ni sedia menerima perlindungan di bawah Bani Lahyan ni. Namun ketiga orang sahabat ni turun, Bani Lahyan mengkhianati perjanjian yang dia dah janji tadi ni, dan menangkap ketiga orang sahabat radhiyallahu anhu ni. Abdullah bin Tariq melakukan perlawanan, maka mereka pun membunuhnya. Semua terbunuh. Lalu mereka membawa 2 orang sahabat lainnya, yang 2 lagi, seorang terbunuh, 2 orang lagi dibawa, menjualnya kepada kafir Quraisy, kedua orang ni, sahabat ni adalah Khubaib dan Zaid. Dari 10 tinggal 2. Adapun Khubaib, sahabat yang ditawan ni, telah dibeli oleh Bani Al-Haris bin Amir bin Naufal untuk dibunuh. Beli untuk dibunuh sebagai balas dendam atas kematian Al-Haris yang dibunuh oleh Khubaib dalam peperangan Badar 2 tahun yang lalu, dalam peperangan Badar dulu. Khubaib ditahan di rumah salah seorang daripada mereka hingga ketika mereka sepakat untuk membunuhnya. Khubaib meminjam pisau cukur untuk membersihkan dirinya daripada salah seorang wanita Bani Al-Haris. Dalam buku lain disebut kanak-kanak. Lalu wanita itu memberinya sebilah pisau untuk dia bercukur. Kemudian si wanita itu lengah terhadap anaknya, lalu anak itu duduk di pangkuan Khubaib. Kanak-kanak ni duduk di pangkuan Khubaib yang jadi tawanan. Ia terkejut setengah mati kerana bimbang anaknya yang duduk di pangkuan Khubaib ni dibunuh. Sebagai pembalasan atas perlakuan mereka terhadap dirinya yang di bawah tawanan Bani ni. Khubaib berkata, apakah engkau takut aku akan membunuhnya? Aku akan membunuh anak kau ni. Aku tidak akan melakukannya, insya-Allah. Jaminan Khubaib, jaminan Khubaib kepada wanita ini terhadap anaknya yang duduk dekat dia. Maka wanita itu berkata, aku tidak pernah melihat tawanan sebaik Khubaib. Sungguh pada suatu hari aku mengintipnya, aku lihat dia sedang menyantap setanan anggur. Kita nampak Khubaib ni makan anggur, setanan anggur. Padahal sepengetahuan aku pada saat itu tidak ada buah anggur di Mekah. Tak ada. Sedangkan dalam keadaan terbelenggu, dengan belenggu bersih, kena kurung, kena kurung, kena rantai besi. Tidak lain ia adalah rezeki yang Allah beri kepadanya. Ni peristiwa ni yang dipanggil karamah, karamah kepada sahabat. Ini bukan karamah yang diusahakan ni. Banyak sekarang ni konon-konon keramat-keramat. Dah mati pun keramat. Macam mana kawan tu dah mati? Mana boleh lagi? Mereka membawanya keluar tanah haram untuk membunuhnya. Dia tak bunuh di tanah haram, bawa keluar daripada area tanah halal sana tu, keluar daripada tanah haram. Sebelum dia dibunuh, Khubaib berkata, izinkan aku untuk mengerjakan solat 2 rakaat. Kata Khubaib yang bakal dibunuh, benarkan aku untuk solat 2 rakaat. Kemudian dia pun mengerjakan solat, lalu datang jumpa mereka. Dah tunaikan solat, pergi menemui
sang kumpulan yang nak membunuh ni, dan berkata, demi Allah, seandainya kamu tidak menduga aku takut mati, nescaya aku akan berpanjangan lagi solat. Aku bimbang kau agak aku ni takut mati kan. Kalaulah aku tak mahu kau ni menganggap aku ni takut mati, lalu aku tak adalah memanjangkan solat. Tapi kalau tidak, aku boleh panjangkan solat lagi. Macam itulah kan. Nescaya aku panjangkan solat lagi. Khubaib adalah orang pertama yang melakukan solat 2 rakaat ketika hendak dihukum mati, dieksekusi, dihukum mati. Kemudian Khubaib berkata, ya Allah, hitunglah mereka. Maksudnya jangan ada yang terkecuali dalam kes ini. Dalam yang nak membunuh mereka ni, hitung mereka, bunuh mereka secara terpisah, jangan sisakan satu pun di antara mereka. Itu doa Khubaib sebelum dihukum mati. Ya Allah, pastikan jumlah yang ada ni semua dihukum, dibunuh dalam keadaan terpisah, jangan seorang pun tertinggal. Doa dia kepada Allah sebelum Khubaib dibunuh. Dahsyat doa ni kan? Demi Allah, aku tidak takut bagaimanapun bentuk kematian aku dalam membela agama Allah. Ni semangat ni tuan ni, semangat sahabat ni. Asalkan aku mati dalam keadaan muslim, semua itu demi Allah. Jika dia berkehendak, nescaya dia akan memberkati cebisan dagingku yang berselera, yang dicincang-cincang berselera, Allah akan berkati. Setelah itu dia pun dihukum bunuh kan. Bani Al-Haris pun membunuhnya. Seorang lagi, siapa tadi tu? Zaid. Adapun Zaid bin Dasinah, dia pula dibeli oleh Safwan bin Umayyah untuk dibunuh juga, macam Khubaib juga, beli untuk tujuan dibunuh sebagai pembalasan kematian ayahnya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ni termasuk pimpinan besar Quraisy ni, dibunuh oleh Zaid dalam peperangan Badar 2 tahun yang lalu juga. Kes nak balas dendam jugalah ni. Okey. Sebelum mereka ni membunuhnya, Abu Sufyan berkata kepada Zaid Dasinah ni, aku bersumpah demi Allah, hai Zaid, apakah engkau senang jika Muhammad menggantikan tempat kau sekarang untuk kami seksa sedangkan engkau berada di rumah? Kau suka tak kalau tempat kau sekarang ni diganti dengan Muhammad? Kau duduk di rumah senang-senang, Muhammad duduk tempat kau. Kau senang tak macam tu? Wah, menguji iman ni tuan ni. Zaid bin Dasinah menjawab, demi Allah, aku tidak ingin Muhammad berada di tempatnya. Kemudian ditusuk duri pun dia tak sanggup, sementara aku duduk di rumah senang-senang. Ditusuk duri pun aku tak mahu dia. Apatah lagi nak dihukum macam aku ni kan. Abu Sufyan bin Harb berkata, aku tidak pernah menemui, tak pernah aku jumpa seorang yang mencintai orang lain sebagaimana sahabat-sahabat Muhammad mencintai Muhammad. Dahsyat cintanya tuan ni. Tak? Yang ni yang kita nak bina ni. Kan biasa kita dengar hadis, la yu'minu ahadukum, belum dikira sempurna iman seseorang kamu, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku ni lebih dia cintai, min walidihi, daripada kedua ibu bapanya, wa walidihi, daripada anak pinaknya, wan nasi ajmain, dan daripada manusia yang lainnya, baru dikira sempurna iman. Okey tuan, yang ni yang kita nak bina ni. Ya nak? Nak timbulkan rasa cinta kepada Rasulullah tu, kenalah menuruti apa ajarannya, kena menghidupkan sunnahnya kan. Kena ikut dia macam mana. Menurut Al-Waqidi, ini sekadar maklumatlah kan, Bani Huzail telah membuat kesepakatan dengan suku Udal, Bani Udal dan Al-Qarah, suku-suku yang tinggal di Mekah ni, untuk melakukan aksi di atas. Dia pun sepakat sama. Peristiwa di atas dikenali dengan sebutan tragedi Ar-Raji'. Tragedi membunuh 10 orang pendakwah ni dipanggil tragedi Ar-Raji'. Nama sebuah mata air tempat ianya terjadi pembunuhan beramai-ramai 10 orang-orang Islam yang nak mengajarkan Islam, nak mengajarkan Al-Quran ni.
Meski apa yang telah terjadi di Rajik, namun pengiriman duta-duta kaum muslimin untuk mendakwah orang-orang Arab tidaklah terputus. Walaupun dia dibunuh begitu, dakwah tetap berjalan. Kerana dakwah Islam mesti disampaikan meskipun harus dibayar dengan pengorbanan yang mahal. Kita sikit baru dah game, tak? Ketika Abu Bara Amir bin Malik, yang dia ni dikenal dengan hebat dalam bidang tombak dengan persenjataan ni, baling tombak ni hebatlah, jauh, tepat, kan? Dia datang ke Madinah. Abu Bara Amir bin Malik ni yang terkenal dengan kepakaran tombaknya, dia datang ke Madinah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajaknya masuk Islam. Dia tidak masuk Islam, dia tak mahu. Tidak pula menjauh. Dia tak mahu, dia tidak pula menjauh. Dia berjanji melindungi duta-duta yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia janji dia akan melindungi pendakwah-pendakwah yang dikirim oleh Rasulullah nak mengajarkan Islam ni, dia janji nak lindungi untuk mendakwai orang-orang Arab di Najd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim kafilah dakwah yang diketuai oleh Munzir Al-Munzir bin Amru Al-Hazraji. Okey. Pada bulan Safar tahun keempat Hijrah, tahun keempat juga. Dia berangkat bersama 70 orang qari, 70. Tadi 10 ni 70 pula. Ibnu Ishaq menyebut bahawa jumlah mereka hanya 40 orang saja. Ketika mereka sampai di Bi'r Ma'unah, di Najd, sekitar 160 dari kota Madinah. Bi'r Ma'unah ni biasa kita dengar kan? Tempat apa ni tuan? Miqat. Bi'r Ma'unah. Amir bin Tufail memperdaya mereka. Dah pula dah tuan. Amir bin Tufail menipu mereka ni, menipu 40 orang ni atau 70 orang ni, membunuh mereka, kan? Dan membunuh utusan mereka kepadanya, yakni Haram bin Milhan. Ia ditikam oleh seorang lelaki atas perintah Amir dari belakang, dengan tombaknya, dengan tombak tikam dari belakang. Khianat, Haram sempat berteriak, Allahu Akbar, demi Rabb pemilik Kaabah, sungguh aku beruntung. Betapa cintanya kepada akhirat tuan, kepada Allah dan Rasulnya. Lalu mereka dikepung oleh orang-orang Arab dari suku Ri'il dan Zakwan dari Bani Sulaim. Para qari, pembaca-pembaca Quran ni, qari ni, ahli fiqh ni, ahli pendakwah ni, sempat mempertahankan diri, lalu mereka gugur seluruhnya sebagai syuhada. Dahsyat ni tuan ni. Peristiwa Rajik ni tuan. Yang hidup kecuali Amru bin Umayyah Az-Zamri. Ia berada di belakang rombongan. Ia kembali dan menceritakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk perbuatan Ra'al dan Zakwan itu dengan salat subuh selama sebulan. Berkunut itulah yang disyariatkan, doa kunut yang dibahas-bahas panjang lebar oleh sebilangan orang. Ya tak? Dulu, sekarang tak jadi dah. Orang sekarang dah media dah banyak, orang dah boleh akses, kan? Khilafnya di mana? Betulkah sampai akhir hayat Rasulullah berkunut? Ya tak? Betulkah Rasulullah tu berkunut selepas rukuk? Betulkah Rasulullah tu kunut hanya subuh saja? Kan? Di sana ada dalil, lepas isyak, lepas maghrib pun ada. Betulkah kunut itu sepanjang-sepanjangnya terlazim selama-selama salat subuh? Diperbahasi. Sekarang dah tak jadi dah, sebab orang dah baca, tak adalah golongan fanatik ta'assub bukan-bukan lagi dah. Dulu jangan tuan, dulu jangan. Pernah dulu saya pergi umrah tuan, 5-6 tahun dahulu, balik semayang di depan lift dalam hotel bah. Satu rombongan kami ni semayang di hotel. Pahal semayang ni. 2 kesalahan Syekh. Apa? Kawan tu tak baca bismillah dan tak berkunut. Ya Allahu Akbar. Saya ingat dulu ini takkan berlaku kan? Berlaku. Berlaku. Tapi sekarang alhamdulillah tak ada dah tuan. Ya tak? Kalau imam tu berkunut, okey, kita ikut. Kalau imam tak kunut, okey juga. Dia tak buat pun okey, dia buat pun okey.
Kenapa? Bila dah ada maklumat yang banyak, dah membaca, masyarakat dah bermaklumat, tak jadi pasal. Ya tak? Dulu orang tak baca, fanatik semacam ni. Ni tak berkunut dah mula. Ya tak? Kan? Sekarang alhamdulillah. Jadi nak beritahunya peristiwa kunut ni di sinilah ni musibah fitnah yang berlaku ni. 70 orang terbunuh pendakwah ni. Bala yang dahsyat yang ditimpa ke atas umat Islam ni 70. Kan? Hari tu kita berkunut nazilah juga bila Gaza diserang dahsyat. Ya tak? Bila musibah besar berlaku di Myanmar kan? Kita diminta kunut nazilah. Kunut ni lah dimaksudkan ni. Kunut. Baik. Ada satu lagi kunut untuk pada witir. Kunut tu hanya pada witir. Kan? Itu panjang lebar lah kalau kita nak bahas bab kunut ni kan. Tapi sekarang okey sudah. Sahabat-sahabat boleh akses macam-macam maklumat berkaitan dengan sumber hadisnya, di mana permasalahannya, macam mana ulama-ulama mazhab beristinbat dengannya. Dah senang, dah mudah. Okey, 70 qari, 70 pembaca Quran ni merupakan orang-orang pilihan dari kalangan kaum muslimin. Bukan sikit tuan, kan? Mereka mengumpulkan kayu bakar siang hari, menyedekahkan makanan bagi ahli sufah, mengerjakan solat malam, bertadarus sesama mereka. Dahsyatnya amalan mereka ni tuan ni. Demikianlah kaum muslimin kehilangan 84 pendakwah doa qari yang terbaik pada bulan Safar tahun ke-4 Hijrah. Ini bukan menunjukkan bulan Safar dalam musibah tuan. Ni berbetulan. La Safar, tidak ada sial bulan Safar, tidak ada. Okay? Penyampaian dakwah Islam bukanlah perkara mudah dan aman di daerah-daerah Arab ketika itu, akan tetapi penuh dengan risiko, bahaya dan ancaman kematian. Dahsyat, harganya mahal. Kan? Islam yang sampai pada kita ni harganya mahal. Namun tidak ada yang dapat menghalangi para dai tersebut dari berdakwah kepada agama Allah. Terus menerus berlaku. Terus menerus. Okay? Kita lah penyambungnya. Kan? Supaya agama yang diajar Rasulullah terus bertahan. Kan? Tidak terseleweng sebagaimana agama lain terseleweng dari realnya. Kita lah menjadi penerusnya. Dari rentetan peristiwa tersebut, memang sudah selayaknya memberikan pelajaran kepada orang-orang Arab yang khianat. Dia dah khianat kan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin pasukan Bani Lahyan menuju kepada Bani Lahyan yang telah membunuh para qari di Raji', di Bir Raji', di Bir Maunah ni, di Telaga Maunah ni. Rasulullah pun memimpin pasukan menghala ke Bani Lahyan ni. Beliau berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat pada bulan Jamadul Ula, Jamadul Awal pada tahun 4 Hijrah. Namun kedatangan pasukan kaum muslimin telah diketahui awal oleh Bani Lahyan. Mereka pun melarikan diri ke Gunung Ganang. Kawasan Gunung Ganang tu dia lari. Demikianlah disebut dalam riwayat Al-Madaini. Adapun Ibnu Ishaq menyebut peristiwa terjadi pada tahun 6 Hijrah. Barangkali ia mensyaratkan dua peristiwa yang berbeza. Wallahu a'lam. Tapi yang nyatanya memang Rasulullah bertindak terhadap Bani Lahyan yang khianat ini. Yang khianat ini. Sampai membunuh. Kalau dicampur yang lepas tu 84 orang. Dahsyat kan? Baik. Perang Badar yang dijanjikan. Ini bukan perang Badar yang dulu, yang tahun kedua Hijrah ni tuan ni. Pada bulan Zulqa'dah, pada tahun ke-4 Hijrah. Tengok tahun ke-4. Masih dari peristiwa tahun ke-4. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama dengan 1,500 anggota di Badar. Mereka membawa 10 kuda, yang berkuda 10. Panji pasukan dibawa oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Mereka menunggu kedatangan pasukan Quraisy sesuai dengan janji yang ditentukan dalam perang Uhud dengan Abu Sufyan. Dia nak untuk bela ni. Tahun ketiga Uhud hari tu, lepas tu Abu Sufyan berjanji nak datang kan. Pasukan kaum muslimin menunggu di situ, di lokasi yang dikendaki itu selama 8 hari di Badar ni. Tetapi pasukan Quraisy tak kunjung tiba. Tak datang.
Sebenarnya Abu Sufyan telah keluar membawa 2000 pasukan berkuda, 50 berkuda, anggota 2000. Ketika mereka tiba di Marul Zahran ketika 40 km daripada Mekah, mereka pulang balik dengan alasan bahawa tahun itu merupakan tahun kemarau. Tahun parah ni, tahun kemarau panjang, tahun kemarau. Mereka pemungkiran janji itu, mereka telah tak memenuhi janjinya untuk balas dendam ni, menyebabkan semakin kuatnya kedudukan kaum muslimin. Bila tak datang menyerang, orang Islam berkesempatan kan membina balik kekuatan ukhuwahnya, kan, menghidupkan balik semula, mengembalikan wibawa mereka, sebab Quraisy pun tak datang. Okey. Baik. Sementara itu kaum muslimin, orang-orang Islam meneruskan pengiriman duta-duta pendakwah ni. Walaupun tadi dah dibunuh, dah hantar juga dakwah-dakwah ni ke daerah-daerah di penjuru tanah Arab, seperti di Najd, di Hijaz, kan, untuk memberikan pelajaran dan mendakwah mereka kepada Al-Quran dan As-Sunnah kepada orang-orang Arab. Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah yang kita kenal ni berangkat membawa pasukan kecil ke Tayy dan Asad di Najd. Namun penduduk kedua daerah tersebut melarikan diri ke Gunung Ganang sehingga pertempuran tidak sempat terjadi. Lari ketakutan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan sejumlah 1000 orang di bulan Rabiul Awal di tahun 5 Hijrah awal, di tahun 5 Hijrah pula, tahun berikutnya, di Daumatul Jandal. Ini berlaku perangan kan. Sampai berita kepada beliau, orang musyrikin telah berkumpul di sana, di Daumatul Jandal. Kaum musyrikin dah kumpul di sana. Akan tetapi kumpulan itu bercerai-berai ketika mereka mengetahui kedatangan kaum Islam, orang Islam. Dia dengar pula orang Islam datang dengan 1000 ni, pecah-pecahlah kaum musyrikin. Selepas dia mengetahui kedatangan pasukan Islam yang telah menetap selama beberapa hari, memang dah ada di sana ready, tak jadi pula kawan ni, kan? Namun mereka tidak menemukan perlawanan sedikit pun. Tidak ada berlaku pertempuran di Daumatul Jandal ni sedikit pun. Lari. Akhirnya pasukan Islam kembali ke Madinah setelah dilepas oleh Uyainah Al-Hisn Al-Fazari ketika ia akan kembali. Baik, beberapa hukum syariat yang turun pada tahun itu. Pada tahun keempat ni tuan ya. Pada tahun keempat Hijrah, khamar diharamkan. 13 tahun di Mekah. 13 campur 4 tahun. 17 tahun baru cerita arak diharamkan. 17 tahun lamanya lah. 13 campur 4, 17 tahun. Demikian disebut oleh Al-Baladhiri. Pada bulan Dzulqa'dah tahun keempat Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab bin Jahsy Al-Asadiyah, dan berkenaan dengan peristiwa pernikahan itu turunlah kewajipan berhijab. Berhijab pun wajib turun pada tahun keempat. Al-Hafiz Ibn Hajar telah menyebutkan rangkuman pendapat tentang sejarah turunnya hijab ni. Dia berkata, Ibn Hajar berkata, menurut Abu Ubaidah dan beberapa kelompok, kewajipan hijab ini turun pada bulan Dzulqa'dah tahun ketiga Hijrah. Pendapat pertama ni tahun ketiga, artinya dah 16 tahun dakwah Islam. Dan menurut yang lain turun tahun keempat Hijrah. Dah 17 tahun. 17 tahun. Namun dikaji lagi oleh Dailami, Imam Ad-Dailami, dia mengatakan tahun kelima Hijrah. Imam Dailami kata tahun kelima. Adapun pendapat mengatakan tahun ketiga, maka tidak masuk akal orang Islam berangkat memerangi Bani Mustalik beberapa minggu setelah peperangan Uhud yang terjadi pada pertengahan Syawal tahun ketiga Hijrah. Tentunya mereka belum lagi sembuh dari luka-luka, macam tak munasabah. Adapun pendapat mengatakan tahun kelima, ini juga tidak mungkin kerana bulan Dzulqa'dah tahun kelima Hijrah jatuh setelah terjadinya peristiwa Al-Ifki, peristiwa fitnah yang akan kita pelajari nanti ni. Fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin pada bulan Syaban tahun kelima Hijrah. Jadi dapat dipastikan kewajipan berhijab turun sebelumnya. Jadi tidak tersisa kecuali tahun keempat. Maknanya tahun keempat selepas
Selepas itulah awal tahun kelima atau tahun keempat. Okey. Pengharaman arak tahun dah lama dah. Ya tak? Dah lama Islam, dah belas-belas tahun. Itu pun pengharamannya berperingkat-peringkat. Ya tak? Berperingkat. La taqrabu salah wa antum sukara. Ya tak? Memula tu. Kau jangan solat kalau kau dalam keadaan mabuk. Artinya ada lagi yang paning-paning lagi ni nak solat. Kan? Yang paning-paning lagi nak solat benar. Kau jangan solat kalau kau dalam keadaan mabuk. Peringkat berikutnya barulah. Okey. Tapi bila bukanlah menunjukkan sekarang pun kita kena start, bukan begitu maksudnya kan. Tapi nak menunjukkan bahawa pengharaman arak, bab-bab ketagihan ni memang kena step lah. Dia tidak boleh mengejut, dia tak boleh, dia kena step. Ketagihan bab berkaitan dengan akal ni memang payah, memang sukar, kan tak? Kan? Kalau orang kapi memang nak ketagih arak, nak berhenti sekaligus, kan? Itu sebab di hospital di mana-mana ada pakar-pakar psikologi, sekretari untuk membetulkan balik minda dia. Rokok cukuplah, payahnya, ya tak? Apatah lagi arak, kan? Itu semua mengandungi hikmah yang patut sama-sama kita fikir. Okey. Jadi saya kira cukup sekadar itu kerana perang berikutnya, perang Bani Mustalik, yang insya-Allah akan kita bahas pada akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.